Assalamualaikum, aku Din dan korang sekarang berada dalam siaran Puaka. نازلكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان أن تخرجوا وترهلوا من بيتنا أناشدكم الله ألا تؤذوا أحد. Okey, sebelum aku meneruskan dengan penceritaan untuk episod ke-6 ini, iaitu episod bertajuk Orang Minyak versus Pontianak, terlebih dahulu aku ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada siapa-siapa yang telah subscribe, telah like, telah share dan ataupun telah tinggalkan komen di setiap video yang telah aku hasilkan. Terima kasih. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel siaran Puaka ni, aku harap korang bolehlah subscribe dan support channel siaran Puaka ini supaya kami lebih semangat menghasilkan video yang lebih baik pada masa akan datang. Okey, untuk cerita pertama, seperti yang korang tengok dekat thumbnail, Orang Minyak versus Pontianak. So, ceritanya bukan bermaksud orang minyak pergi lawan dengan Pontianak, tak. Tapi kejadian ni berlaku di tempat yang sama. Kisah ni berlaku dalam tahun 1989. Waktu tu aku berumur 9 tahun. Nak dijadikan cerita, pada malam tu aku dan abang aku menemani mak aku untuk telefon dengan bapa aku yang sedang bertugas sebagai seorang jaga di sebuah bangunan kerajaan, dan beliau bekerja shift malam pada malam tersebut. Waktu tu adalah zaman public phone yang petak kuning, yang kalau orang call dia akan blink lampu merah dekat kotak public phone tersebut. So kita boleh gunakannya secara free lah. Malam tu agak-agak dalam pukul 8.30 atau pukul 9. Okey, aku temankanlah mak aku untuk pergi telefon dengan bapa aku. Okey, kebetulan bapa aku pula kerja malam dan bertugas daripada pukul 7 malam sampai 7 pagi. Nak dijadikan cerita pula, malam tu hujan pun renyai-renyai sikit. Aku, abang aku dan mak aku berada di pondok telefon tu lah. Mak aku tengah bercakap. Aku dan abang aku temankan lah. Dalam 10 minit, 15 minit kemudian, okey, kita balik. Jarak antara rumah aku dengan public phone tu lebih kurang dalam 500 meter. Kurang sikit lah, mungkin dalam 400 meter. Okey, jadi dalam jarak 100 meter terakhir nak menuju ke rumah aku, kita orang akan lalu kawasan yang gelap, kawasan kebun belukar dan kebun kiri dan kanan. Dalam jarak 100 meter tu memang tak ada rumah lain. Nak dijadikan cerita juga, memang kawasan tu selalu berlaku kejadian-kejadian aneh, kejadian seram yang seperti aku ceritakan untuk minggu ni. Dipendekkan cerita, di 100 meter terakhir, okey, bila masuk ke kawasan gelap tu, kawasan kebun kiri dan kanan tu belukar dan kebun saja, tak ada rumah orang. Yang ada cuma rumah kita orang dan selanjutnya. Okey, dalam jarak 100 meter tu memang tak ada rumah, memang gelap. So, berbekalkan satu lampu suluh, aku, mak aku dan abang aku berjalan. Okey, baru beberapa langkah saja masuk ke kawasan gelap tu, abang aku terus lari.
Dia kira macam nak acah-acah mak aku lah, nak takut-takutkan mak aku. Dia tahu aku penakut, dia tahu mak aku penakut. So dia lari dulu. Mak aku pun jerit lah, lari Mat, lari. Kan ada apa-apa kan, kau jangan panggil mak. Mak pun bising lah sekejap. Okey, tapi tak apa, aku dengan mak aku pun terus jalan. Masih jalan-jalan juga. Di pertengahan tempat gelap tu tadi, tiba-tiba aku pun rasa nak berlari juga. So aku larilah. So aku dah nampak dah kelipat abang aku depan rumah. So aku lari juga. Masa tu mak aku pun bebel jugalah. So aku lari, tinggalkan dia dekat tempat gelap. Okey, mak pula teruskan dia jalan macam biasa, lenggang macam tu, jalan. Tiba-tiba jarak lebih kurang tak sampai 30 meter lagi dari rumah, mak masih berada dalam kawasan gelap tu. Tiba-tiba mak menjerit, "Tolong!" Seluruh kejiranan yang dekat-dekat rumah kita orang semua keluar dengan kita orang. Aku dengan abang aku tergamam je tengok apa pasal. Semua orang lari menghampiri mak aku. Semua dah sampai kat situ. Aku tengok mak aku dah macam meraban dah, jerit-jerit, ada orang. Kemudian jiran aku semua ditenangkan mak aku, bawa balik rumah. Okey, so dipendekkan cerita, menurut mak aku pula, okey, semasa aku dah lari, memulakan abang aku lari, kemudian aku lari kali kedua. Masa aku lari, mak aku masih berjalan macam biasa, mak aku maintain berjalan. Okey, tapi pada satu poin tu, tiba-tiba dirasakan ada sesuatu benda hitam di sebelah kanan dalam berduka, yang jaraknya mungkin satu depak daripada mak aku. Okey, tapi mak aku buat tak tahu, dia kontrol sebenarnya. Tapi apabila mak aku dan lembaga tu berselisih, lembaga tu tiba-tiba berdiri betul-betul di sebelah mak aku. Sebab itulah mak aku pun terus jerit minta tolong. Menurut kata jiran aku juga, bila dia orang menyiasat di tempat yang mak aku nampak lembaga hitam tu tadi, kawasan luka tu seolah-olah bekas dipijak dan diduduk dan berlendir dan macam berminyak. Di situlah kita orang buat kesimpulan bahawa lembaga tu adalah orang minyak. Benda tu tak pernah pun berlaku di kampung tu. Itulah pertama dan terakhir. Kita orang pun tak tahu dari mana dia datang, tiba-tiba dia mengganggu pada malam tu. Okey, itu adalah cerita pertama untuk orang minyak. Dan kita ke cerita kedua, iaitu Pontianak. Okey, kisah kedua ni pula berlaku di tempat yang sama. Okey, di tempat yang sama, di mana di sebelah bekas lembaga hitam tadi berdiri, okey, iaitu di sebelah kanan. Okey, kalau jalan raya kita, aku dan mak aku dah balik tu, lembaga tadi adalah sebelah kanan. Tapi untuk cerita Pontianak dia pula berlaku di sebelah kiri, iaitu terdapat satu pohon buah jambu putih yang agak rendang lah. Okey, jadi jarak antara pokok jambu putih ni tadi dengan rumah aku dalam jarak 30 meter. Okey, so nak dijadikan cerita juga, waktu yang sama juga selepas maghrib, agak-agak selepas maghrib macam tu, aku dan adik aku, okey, aku dan adik aku main torchlight. Kita main dekat tingkap. Masa tu zaman tingkap yang kita kepak macam ni tu, yang buka bilah-bilah tu, tingkap cermin. Okey, kebetulan tingkap ni pula menghadap ke arah pokok jambu putih
yang aku cakap tadi, dalam jarak 30 meter macam tu, menghadap ke arah kebun. So nak dijadikan cerita, adik aku tengah pegang torchlight. Okey, dan aku dan adik aku ambil kursi, letakkan dekat tepi tingkap dan kita berdiri kat situ. Masa tu umur aku 9 tahun, umur adik aku dalam 8 tahun. Okey, torchlight tu adik aku yang main. Okey, dia keluarkan tangan dia dekat tingkap, dia pergi suluh dekat kebun-kebun tu, dia suluh atas, bawah, atas pokok, dekat belukar, semua dia suluh. Nak dipendekkan cerita juga, aku waktu tu kira jealous lah sebab tak dapat nak main torchlight tu. Punya aku cakap lah, weh, kau jangan main torchlight, Kang tersuluh mata hantu Kang. Adik aku punya jawab, alah kau jealous, kau tak dapat main kan. Sekarang ni torchlight kat tangan aku, sebab tu kau jealous. Aku diam je, aku perhati je adik aku main. Adik aku main lagi torchlight tu, dia suluh atas, suluh bawah, suluh pokok, macam-macam dia suluh. Aku diam je. Nak dijadikan cerita, tiba-tiba, secara tiba-tiba, adik aku, tangan yang masih dekat luar tingkap tu, yang tingkap aku cakap tadi, yang bilah cermin tu, yang kita kepak tu tadi, tangan dia masih kat luar dengan torchlight. Tiba-tiba dia lepaskan torchlight tu. Dia lepaskan torchlight, dia terjun dari kursi, dia lari pergi belakang sofa, dia sembunyi. Aku terkejut lah, kenapa ni? Apa pasal ni kan? Apa pasal? Aku lari pergi ke adik aku. Aku lari ke adik aku kat belakang sofa tu. Aku tanya, weh, kau pasal? Adik aku memang betul-betul takut. Aku dapat tengok dia memang menggeletar. Dia cuma cakap, jangan cakap dengan aku. Aku masa tu nak ketawa dia juga, takut pun juga, seram pun juga, kesian pun juga ada juga. Aku tanya lagi, tak, kau cakap dah dulu apa hal. Aku bujuk adik aku. Lama agak lah aku bujuk dia, cakap lah, apa pasal, cakap. Torchlight tadi pun aku tak berani dulu. Torchlight tadi masih keluar, aku belum berani pergi ambil. Aku nak tahu dulu apa cerita. Last adik aku cerita, masa dia suluh tu tadi, masa dia suluh atas, suluh bawah, okey, ada satu point tu dia tersuluh dekat pokok jambu putih tadi, yang betul-betul yang kita orang menghadap tu tadi, dalam jarak 30 meter. Dia betul-betul tersuluh di bawah pokok tu. Dia nampak satu sosok wanita, rambut mengerebang, tunduk dan berbaju putih dan senyum. Sebab itulah dia lepaskan torchlight dan dia lari. Bila aku dah tahu cerita tu, barulah aku berani pergi keluar, pergi ambil torchlight, dan aku suluh juga dah tempat tu lagi. Memang tak ada siapa-siapa, memang tak ada orang kat bawah tu, tapi memang seram lah. Itu saja cerita untuk Pontianak, dan itulah akibatnya bermain dengan torchlight, suluh sana sini dalam hutan. So korang kalau dalam hutan, jangan sesekali suluh atas atau mana-mana poin yang tak penting. Kalau korang berjalan, korang hanya suluh dekat arah korang berjalan saja. Jangan sesekali suluh atas, suluh kiri kanan yang kata orang yang tak perlu. Kecuali perlu sahaja boleh. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton, terima kasih juga kerana telah subscribe, terima kasih juga kerana telah like dan share. Kepada korang yang belum subscribe, tolong subscribe siaran podcast ini. So aku harap dengan sokongan daripada korang, kita orang lebih semangat menghasilkan video yang lebih berkualiti pada masa akan datang. Terima kasih.